Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So hari ini subjek matematik tingkatan 4 kita sambung belajar masih bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. So hari ini kita akan cuba belajar untuk menjawab latihan praktis kendiri 9.2C. Iaitu kemahirannya menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan tidak bersandar. So, untuk pelajaran sebelum ini, kita dah belajar peristiwa bersandar dan tidak bersandar. So, cikgu harap awak dapat kenal pastilah selepas kita menjalani quizzes. So, ada 15 soalan. Dari situ cikgu harap awak lebih faham lah 3 kali try. So hari ni kita belajar peristiwa bergabung. Okey, apa itu peristiwa bergabung? Okey. Contoh 4 ini ada dalam buku teks awak. Muka surat berapa saya tak pasti. Okey, ada kotak A dan kotak B. Okey, ini kotak A. Okey. Ini kotak A. Okey, ini kotak A, ini kotak B. So, kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel nombor 3579 dan kad berlabel dengan huruf XYZ. Sekeping kad dipilih secara rawak, masing-masing dari kotak A dan kotak B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor 9 dan huruf Z. So, dekat kotak A, faktor 9. Dia nak faktor bagi 9. So, ini 9. So, 1 darab 9. 9. Ada lagi tak? Ada. 3 darab 3. 9. Ada lagi tak nombor yang kita boleh darabkan supaya dapat 9? Tak ada. Jadi, faktor bagi 9 ialah 1, 3, 9. 1, 3, 9. Jadi dalam kotak A dia nak faktor 9. So faktor 9 yang ada dalam kotak A 3 dan 9. So ada 2 lah. Ada 2 daripada 4. Manakala kotak B ni nak huruf Z dia ada 1. Jadi 1 daripada berapa? 3. Okey, 1 daripada 3. Kita tengok cara nak selesaikan dia. Okey, so ini kaedah yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey, so ini yang saya bagi tahu tadi, 2 daripada 4. 2 iaitu 3 dan 9 adalah faktor bagi 9. Jadi 2 daripada 4. 2 daripada 4. So Z ada 1 je daripada 3 objek dalam kotak ni. So 1/3. So yang ini adalah kaedah pendaraban. Kaedah pendaraban. So kalau soalan tak minta apa-apa kaedah, so awak boleh gunalah kaedah mana satu awak suka. Ini kaedah pendaraban, kini kaedah penyenaraian. Kaedah penyenaraian. Okey, kita senaraikan. Nampak tak? Kita listkan sini. So yang ini pendaraban, dia melibatkan darab. Jadi bilangan peristiwa pada kotak yang pertama tu awak darabkan dengan bilangan peristiwa yang terdapat dalam kotak yang kedua. Jadi bila kita darab, kita dapat 1/6. Okey. So ini dia nak hitung kebarangkalian. So ini kaedah penyenaraian. Okey, faktor bagi 9 dan huruf Z. So kita senaraikan apa yang mungkin bagi bila kita buat dua cabutan dari dua kotak. So macam biasa, buka curly bracket dan buka kurungan macam sebelumnya. So kemungkinan 3 dan Z. Kemungkinan 3 dan kotak yang kedua Z. Okey. Kemungkinan 9 dan Z.
Ada lagi tak yang faktor bagi 9? Tak ada. Okey, jadi ada 2 sahaja. So, ini bilangan ke, kemungkinan, kebarangkalian yang mungkin 3 dengan Z, 9 dengan Z. Jadi, okey, awak kena cari dulu bilangan peristiwa, jumlah bilangan peristiwa NS. S ni peristiwa, N ni bilangan. So, dalam kotak yang pertama ni ada 4. Dalam kotak yang pertama ada 4. So, dalam kotak yang kedua ada 3. Awak darabkan. Okay, bilangan kotak pertama, bilangan kotak yang kedua. So, 4 kali 3, 12. Ada 12 kemungkinan yang boleh ditarik daripada kotak A dan B. Kemudian, dia nak faktor sahaja bagi huruf faktor bagi 9 dan Z. So, 2 daripada 12. Ini ada 2. So, keseluruhannya ada 12. Jadi, ini cikgu garis sama dengan 2 daripada 12. So, awak akan dapat 1/6. Sama je dengan kaedah pendaraban. Lebih mudah buat dengan kaedah pendaraban. Okey, tetapi kadang-kadang soalan minta penyenaraian. So, awak kena senaraikan. Okey. Okey, ni cikgu tutup. Nampak tak? 2/12, 1/6. Okey. So, kita tengok latihan praktiskan diri 2.2C yang sama dengan kaedah contoh 4 tadi. Okey. So, kotak K dan kotak L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf B, A, Y, U dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 1, 2, 5. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak K dan kotak L masing-masing. Dia ambil sekeping. Sekeping dari kotak K, sekeping dari kotak L. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak K dan L. Okay. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, soalan ni dia minta kaedah yang kedua, penyenaraian. Hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal dan nombor genap. Macam yang cikgu ajar sebelum ni, kelas yang lepas, kita buat juga kaedah pendaraban untuk semak jawapan kita betul ataupun tidak. Sebab bila kita buat pendaraban tu, jawapan dia lebih tepat. Okey. So, sekarang dia nak hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal dan genap. Yang ini dia nak vokal sahaja, manakala dekat L dia nak genap sahaja. Okey. So, kalau kita senaraikan, okey, vokal, huruf vokal ialah A, E, I, O, U. Okey, A, E, I, O, U. So, ada huruf A, ada huruf U, huruf vokal. Okey, genap ada nombor 2. So, macam tadi kita buat dekat contoh 4, sama juga jika saya ambil A, kemungkinan padanan dia dengan 2. Dekat kotak yang kedua kita tak ada pilihan sebab hanya nombor 2 saja yang genap. Okey, kemudian kemungkinan U dengan 2. So, ada lagi tak? Tak ada. Kita tutup. Jadi, dalam kotak yang pertama ada 4. Okey, dia punya kandungan. Kotak L ada 3. Okey, ini bilangan peristiwa. Okey, so 4 kali 3, 12. Jadi, bilangan yang kebarangkalian untuk mendapat huruf vokal dan genap ada 1, 2. So, 2 daripada 12. So, 2 darab 1, 2 darab 6. So, kita akan dapat 1/6. So, dia minta kaedah penyenaraian. So, kita kena senaraikan macam ni. Ini kaedah penyenaraian. Okey. Kalau nak semak
semak, kita boleh guna kaedah pendaraban. Okey, untuk peristiwa dalam kotak K, 2 yang huruf vokal daripada 4. Okey, darabkan kebarangkalian dalam kotak L. L dia nak nombor genap, 1 daripada 3. So, 2 darab 1, 2 darab 2, 1 darab 1, 1, 3 kali 2, 6. So, jawapan dia sama. Okey. So, itu cara nak jawab soalan 1. Okey. Seterusnya. Kita tengok contoh 5 tadi. Okey. Boleh pergi contoh 5? Okey, dia tak boleh pergi. Okey, kita teruskanlah. Tadi soalan nombor 1, ini soalan nombor 2. Sebiji dadu adil yang mempunyai 4 muka dilabel dengan 1, 2, 3, 4. Selalunya dadu ada 6 permukaan kan? Tapi sekarang ni dia special sikit. Kita ikut kehendak soalan. Dadu ada 4 je permukaan dia. Okey, kemudian dilabel dengan 1, 2, 3, 4. Okey, nampak dadu dia bentuk segitiga. Bentuk piramid. 1, 2, belakang sana 3, tapaknya 4. Okey, dadu itu dilambung sebiji dadu. Okey, dadu itu dilambung 2 kali. So, kita ada 2 peristiwa. Peristiwa kita ada 2. So, kena bayangkanlah ada 2 dadu ni. Sebab dia berlambung 2 kali. Dan nombor yang berada di muka bawah dicatat. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua nombor ganjil. Jadinya, kita senaraikan je. So, dadu yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Dadu yang kedua pun sama. Sebab dia guna dadu yang sama, cuma dia buat balingan yang kedua. So, dia nak kedua-dua nombor ganjil. So, ada 1, ada 2. 2 daripada 4 peristiwa. Ganjil ada 2 daripada 4 peristiwa. Jadi, kalau kita menggunakan kaedah pendaraban, okay, 2/4 darab 2/4. So, kita akan dapat 21, 22. 21, 22. So, kita akan dapat 1/4. Okey. So, sekarang soalan takmin. Okey. Dengan menyenaraikan semua kesudahan. So, dia minta senaraikan kesudahan. So, kita kena guna kaedah penyenaraian. So, kita macam biasa buka curly bracket, buka kurungan. 1 dengan 1. 1 dengan 1. Okey. Kemungkinan 1 dengan 3. 1 dengan 3. Kemungkinan 3 dengan 1. 3 dengan 1. Kemungkinan 3 dengan 3. 3 dengan 3. Okey. Ada lagi tak? Tak ada. Semua kita dah padankan. Okey. Kemudian kita dapat kat sini jumlahnya ada 4 kan? Ada 4. Kita kena cari bilangan peristiwa. Bilangan peristiwa, jumlah yang ada dalam balingan pertama 4. Jumlah dalam balingan yang kedua pun 4. So, 4 darab 4 dapat 16. Okey. So, untuk mendapat senarai kesudahan yang mungkin, bilangan ini 1, 2, 3, 4. 4 perkan dengan jumlah kesudahan. Okey. So, 4 darab 1, 4 darab 4, 16. So, kita akan dapat 1/4. So, jawapan ni sama dengan jawapan kaedah pendaraban. Ini tujuannya untuk semak. Okey. Yang ini yang soalan nak kaedah
menyenaraikan semua kesudahan. Kita senaraikan 1, 2, 3, 4. Kita senaraikan kebarangkalian yang mungkin. Okey, boleh Okey. Okey, so kita tengok soalan nombor 3. Okey, ini soalan di luar kotak sedikit. Okey, dan dekat luar pun tengah hujan. Berdasarkan kajian kebarangkalian, hari hujan di Gunung X pada bulan Mei ialah 0.45. Hitung kebarangkalian bahawa Gunung X akan mengalami 2 hari hujan berturut-turut pada bulan Mei. So, pada bulan Mei, dia kata kebarangkalian hari hujan di Gunung X pada bulan Mei ialah 0.45. Hitung kebarangkalian bahawa Gunung X akan mengalami 2 hari hujan berturut-turut. So, 0.45 tu ada 2 kali berlaku hujan. So, 0.45 awak darabkan dengan 0.45. Sebab dia kata 2 kali berturut-turut pada bulan Mei. So, kita ambil kalkulator. 0.45 darab 0.45. So, kita akan dapat 0.2025. Okay, 2025. So, sebab dia kata 2 hari berturut-turut. Yang ini dia kata kebarangkalian hari hujan di Gunung X pada bulan Mei ialah 0.45. Hitung kebarangkalian bahawa Gunung X akan mengalami 2 hari hujan. Ni hari hujan 1. So, 2 hari hujan. So, kita darabkanlah 0.45 2 kali peristiwa. So, ini peristiwa pertama, peristiwa yang kedua, kita darabkan guna kaedah pendarapan. So, kita dapat dia punya bilangan. Okey. So, itu sahaja untuk 9.2C. Terima kasih. Okey. So, kita mulakan balik. Okey, dalam kotak T mengandungi 5. Okey, kotak T mengandungi 5 keping kad berlabel dengan huruf CELIK. 2 keping kad dikeluarkan secara rawak dari kotak T satu demi satu tanpa pemulangan. So, dia kata tanpa pemulangan. So, bila tanpa pemulangan, maksudnya peristiwa yang kedua dia akan kurang 1. Hitung kebarangkalian mendapat kad pertama huruf konsonan, kad kedua huruf vokal. So, ini kotak. Okey. Dalam dia ada 5 keping kad huruf CELIK. Okey, dia kata kali pertama dia nak huruf konsonan. So, huruf konsonan dalam ni ada huruf CELIK. So, vokal tadi A, E, I, O, U kan? So, vokal kalau konsonan selain A, E, I, O, U. So, huruf C. Kemungkinan huruf C, kemungkinan huruf L, kemungkinan huruf K. So, 3 daripada 5. Kenapa 5? Semua peristiwa ni ada 5. Okey. So, sekarang dia dah keluarkan 1. Dalam ni tinggal 4 keping. Okey, tinggal 4 keping dan tinggal 2 konsonan dan 2 vokal. Okey. So, dia kata kad kedua berhuruf vokal. Kad kedua berhuruf vokal. Okey. So, dia ambil berapa huruf vokal yang ada dalam kotak ini. Ada 2 huruf vokal. Ada 2 huruf vokal daripada keseluruhan kad. Kad sekarang tinggal 4. Sebab tu per 4. Okey. So, kita darabkan tak boleh. 2 darab 1, 2 darab 2. So, kita dapat 3/10. Ini kaedah pendaraban. Okey.
Jadi soalan tak minta apa-apa kaedah, so kita boleh guna kaedah pendaraban. Tetapi kalau awak nak guna kaedah penyenaraian boleh penyenaraian. Cuma nak mudah nampak, awak buatlah grafik kat atas ni. Mula-mula dia ada C, E, L, I, K. Okey, ni yang pertama dia nak konsonan. 1, 2, 3. So 3. So kemungkinan huruf yang pertama C, kemungkinan huruf yang kedua L, kemungkinan huruf yang ketiga K. Okey, dia nak konsonan saja. So bila dia ambil lagi kali kedua, kali kedua dia nak kita ada C. Okey. So C dia padankan dengan huruf vokal juga, huruf vokal. C kemungkinan dengan E. Okey, C kemungkinan dengan I. Dia nak huruf vokal kat yang kedua. Ini yang kat pertama mungkin C dengan E, ambil lagi sekali mungkin C dengan I. Yang pertama konsonan, yang kedua vokal. Okey. So kita tak cuba lagi. Kemungkinan yang pertama konsonan, yang kedua vokal. Yang pertama mungkin L, yang kedua mungkin I. Yang pertama mungkin E, yang kedua mungkin I. Okey, kemungkinan. Okey, kita ada C, L, K. Tapi kena ingat dia kata kad yang kedua. So kemungkinan, okey, yang ini faham kan? 1, 2, 3, 4. So CE, kalau kita senaraikan, cikgu buat bawah sikit lah kita senaraikan kemungkinan C dengan E, kemungkinan C dengan I, kemungkinan L dengan E, kemungkinan L dengan I, kemungkinan K dengan E, kemungkinan K dengan I. Ada lagi tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada lagi tak? So ini sahaja. So kita kena cari bilangan peristiwa dia. So untuk kotak yang pertama, bilangan peristiwa dia ada 5. Okey, bilangan peristiwa dia ada 5. Untuk cabutan yang kedua, bilangan peristiwa dia tinggal 4. Sebab dah kurang 1 tanpa pemulangan. So 5 kali 4, 20. Jadi untuk kaedah penyenaraian ni kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peristiwa daripada 20. So kita permudahkan 2 darab 3, 2 darab 10. So kita dapat 3/10. Jawapannya sama dengan kaedah pendaraban. Okey. So ini untuk soalan nombor 4. Okey. So kita tengok. Okey. Okey, kita cuba jawab soalan nombor 5 Soalan nombor 5. Okey. Sebuah kotak mengandungi 12 biji mentol. Okey, 12 biji mentol. Dalam kotak mentol itu terdapat 2 biji mentol yang terbakar. Okey, 2 biji mentol yang terbakar. Okey, dengan melakarkan gambar rajah pokok, hitung kebarangkalian mendapat biji mentol terbakar. 2 biji mentol terbakar. So 2 kali ambil lah. Okey, yang kali pertama terbakar, yang kali kedua pun terbakar. So yang elok kita tulis B, yang terbakar kita buat tanda. Ini terbakar, ini elok, tidak terbakar. So tapi biasa kita buat tanda. So kita buat yang tanda nilai. So ini bakar,
sorry, yang ini bakar, yang ada tanda ni tidak terbakar. Tidak terbakar. Okey. Kalau awak refer jawapan belakang, pening nanti. Tengok cikgu buat. B untuk bakar, B tanda tidak terbakar. So, sekarang ni, rajah pokok dia, rajah pokok ni macam carta tulang ikan. Dia pecah dua macam ni. Okey. Kita ada mentol yang terbakar, mentol yang tidak terbakar. Okey. Sorry, ini mentol terbakar, ini yang tidak terbakar. Okey. So, dia kata 2 daripada 12 adalah mentol yang terbakar. Manakala 10 daripada 12 mentol yang tidak terbakar. Okey. So, dari sini, dari terbakar ni, dia pecah dua. Okey. So, satu dia dah ambil, jadi peristiwa sekarang tinggal 11. Semua peristiwa yang kedua, okey, dia jadi per 11. Okey. Tulisnya bukan di sini. Okey. Okey. Ini kita pecah. Okey. Label dia sama dengan ini. Ini terbakar, ini tidak terbakar. Ini terbakar, ini tidak terbakar. Okey. Jadi, sekarang ni peristiwanya tinggal 11. Semua tinggal 11. Saya tulis kat sini lah ya. Semua tinggal 11. Kenapa tinggal 11? Sebab kita tulis atas lah biar nanti awak tiru saya tulis ya. Kita buat besar sikit supaya awak mudah faham. Okey. Ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini. Ini tarik sini. Kita tarik bawah sini. Okey. Ni terbakar, tidak terbakar, bakar, tidak terbakar. Kali ni peristiwa kita tinggal 11. Kenapa? Kita dah keluarkan sebiji mentol. So, tinggallah 11. Okey, semuanya tinggal 11. Okey. Tadi sebiji mentol yang terbakar kita dah keluarkan. Okey, kita dah keluarkan. Jadi, tinggal 11. Dia nak 2 biji daripada 11. 2 biji daripada 11. Okey. Manakala yang elok tadi 10 kan. Bila 1 dia keluarkan, so tinggal 9. Okey, tinggal 9. Okey. So tadi ini dia nak terbakar, sorry. Ini bukan 2. 1 dia dah ambil, 1 dia dah ambil yang terbakar. So tinggal 1 lagi yang terbakar dia ambil. 1 daripada 11 je yang ambil terbakar. So, balance dia tinggal, kalau 1, sini tinggal 10. Okey. Macam mana 10? Okey. Sekarang dalam kotak ni ada 11. 1 dia dah keluarkan. 1 dia keluarkan yang terbakar. Jadi, yang tinggal dalam tu mestilah 10. Okey. Dalam kotak yang bila 1 dia dah mula-mula 12, okey, dia keluar 1 dia dah ambil yang terbakar. Jadi sekarang ni dia nak ambil 1 lagi. So dalam kotak ni tinggal 11 kan? 1 dia dah keluarkan. Bila tinggal 11, bila 1 lagi dia dah keluarkan, dalam dia tinggal 10 lah. 10 yang tidak terbakar yang kita tak nak tu. Okey. So untuk yang peristiwa yang kedua sama juga, ini yang tidak terbakar kan? 10. Okey, jadi bila 1 dikeluarkan, dia jadi 9. Okey, 1 dikeluarkan dari tinggal 9. 10 tolak 1, 9. Okey, so berapa yang dekat sini dia kata berapa kita keluarkan. Okey, tadi kita dapat 9.
tidak terbakar. Okey. Jadi kalau tidak terbakar tu ada 10, okey, dalam tu masih 10. Jadi dia masih kekal lah. Dia nak yang bakar, nak bakar keluarkan satu lagi. Sorry. Dia keluarkan satu lagi daripada kotak tu. Kan 11, dia nak yang terbakar. So ambil satu lagi. So yang tinggal 10. Masih kekal 10 ini. Faham tak? Semula ini dia ambil satu daripada 11. Satu biji lagi yang terbakar daripada 11. Kenapa 11 biji mentol dah dikeluarkan? Okey. Jadi yang kekal, yang tidak terbakar ada 10. Masih kekal 10. Kita tak kacau dia. So untuk yang tidak terbakar ini sama je peristiwa dia. Okey. Kita keluarkan satu yang terbakar. Jadi tinggallah 11. 10 kita tak kacau. 10 kita tak kacau. Okey. Jadi sekarang ni bila kita cari nilai dia, okey, bakar. Yang ini bakar, tidak terbakar. Okey, yang ini tidak terbakar, bakar. Okey. Yang ini tidak terbakar. So soalan nak kedua-duanya terbakar. So kita ambil yang ini. So ambil nombor dia ni. Okey. 2/12 darab dengan peristiwa yang kedua. Okey. So 2 darab 1, 2 darab 6, 1 darab 1, 1, 6 darab 11, 66. So ini peristiwa dia. Ini yang dinamakan rajah pokok. Okey.